Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP amat prihatin terhadap mangsa-mangsa banjir di seluruh negara ketika ini, terutama usahawan-usahawan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS yang tidak dapat mencari rezeki akibat bencana berkenaan. Sehubungan itu, KUSKOP menerusi agensi-agensi di bawahnya menawarkan moratorium penangguhan pembayaran balik pinjaman bagi tempoh 3 hingga 6 bulan khusus buat usahawan yang terjejas bagi meringankan beban yang ditanggung oleh mereka. KUSKOP dimaklumkan bahawa terdapat usahawan-usahawan dan koperasi yang mengalami kerugian akibat kerosakan premis, peralatan dan stok barangan perniagaan. KUSKOP dalam satu kenyataan pada 3 Disember memaklumkan pelaksanaan moratorium kepada usahawan yang menjadi mangsa banjir ini adalah sejajar dengan prinsip madani. Dalam tempoh moratorium, mangsa banjir mempunyai masa untuk memberi fokus kepada usaha-usaha pemulihan tanpa memikirkan tekanan kewangan daripada pinjaman yang perlu dibayar. Usahawan-usahawan yang terjejas boleh menghubungi pejabat cawangan agensi-agensi KUSKOP perhampiran bagi mendapatkan maklumat lanjut berkaitan inisiatif banjir yang ditawarkan, kata kenyataan itu. Buat masa ini, misi awal bantuan awal KUSKOP melalui tekun telah digerakkan di beberapa lokasi pusat pemindahan sementara PPS. Tekun telah melaksanakan aktiviti penyediaan makanan kepada 1,500 orang mangsa banjir di 3 buah pusat penempatan sementara di Gong Badak, Kuala Nerus, Terengganu. Manakala di Kedah pula, penduduk kampung yang terputus bekalan air bersih turut diberi bantuan yang dilaksanakan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM melalui Koperasi Melayu Pulau Pinang Berhad yang telah melaksanakan bantuan khidmat masyarakat. Bekalan air bersih dari telaga boring milik koperasi dihantar kepada penduduk sekitar Jeneri, Kedah. Ia bertujuan meringankan beban penduduk dengan membekalkan air bersih setelah lebih 3 hari penduduk kampung terputus bekalan air, kata kenyataan itu. KUSKOP telah merangkap pelaksanaan program tanggungjawab sosial korporat CSR secara besar-besaran selepas banjir pulih dengan pelbagai inisiatif, bantuan dan program pembersihan pasca banjir yang akan dilaksanakan oleh skuad Ihsan Madani KUSKOP. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, Akta Koperasi baharu yang akan menggantikan Akta Koperasi 1993, Akta 502, dijangka dibentangkan di Parlimen pada tahun hadapan. Beliau berkata proses penggubalan akta ini sedang giat dilaksanakan melalui libat urus dengan pelbagai pihak berkepentingan termasuk lebih 16,000 koperasi sedia ada di Malaysia. Katanya proses itu masih di peringkat membuat dasar oleh pegawai, kumpulan sasaran serta beberapa pemegang taruh dan beliau telah meminta agar perbincangan ini juga harus melibatkan gerakan koperasi. Iwan menyasarkan untuk membentangkan draft berkenaan di peringkat dasar di Kabinet selewat-lewatnya hujung tahun ini. Manakala draft menyeluruh akta baharu itu mahu dibawa ke Parlimen pada tahun hadapan. Iwan berkata demikian selepas merasmikan projek Rubber Park at KLCC di pekarangan Kompleks Bangunan Getah Asli di Kuala Lumpur pada 4 Disember. Projek Rubber Park at KLCC mendapat pujian Iwan sebagai inisiatif koperasi yang memberi nilai tambah kepada kawasan segitiga emas Kuala Lumpur. Iwan berkata lebih membanggakan projek itu dijayakan oleh gerakan koperasi dalam memenuhi keperluan setempat di kawasan segitiga emas. Katanya Kuala Lumpur sentiasa menjadi tumpuan terutamanya pelancong dan sudah pasti selepas ini Rubber Park at KLCC akan menjadi sebutan warga kota sebagai lokasi berlibur terutamanya pada hujung minggu maupun pada hari-hari biasa. Beliau berharap projek itu bakal tersenarai sebagai lokasi yang harus dikunjungi dalam masa terdekat. Rubber Park at KLCC adalah projek yang mempunyai pelbagai unit perniagaan, antaranya klinik rehabilitasi dan fisioterapi sukan Pro-Pen, kedai serbaneka, premis makanan dan cenderamata di sekitar bangunan KLCC. Projek itu dibangunkan dengan kerjasama strategik antara Kopget dan Koperasi Profesional Putrajaya Berhad, Koprojaya. Usahawan mikro berjaya mencatatkan peningkatan 23 juta ringgit hasil jualan kepada ekonomi negara melalui pelaksanaan program bimbingan InScan sepanjang tahun ini di seluruh negara.
Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik berkata, pencapaian itu adalah hasil daripada pelaksanaan 19 program InScan Bumiputra Business Coaching IBBC, 5 program bimbingan keuntungan menu dan 4 program InScan Startup Coaching yang disertai 815 usahawan. Katanya program bimbingan InScan juga berjaya mewujudkan 468 pekerjaan baharu, 60 usahawan bertukar status perniagaan daripada mikro kepada kecil dan meningkatkan 10% purata margin keuntungan. Iwan amat yakin kejayaan usahawan-usahawan InScan akan memberi inspirasi dan motivasi kepada semua usahawan atau bakal usahawan lain. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Graduasi Program Bimbingan InScan 2024 di Hotel Tenerah, Bangi pada 3 Disember. Pada majlis ini, seramai 294 usahawan yang mengikuti program IBBC, program bimbingan keuntungan menu dan program InScan Startup Coaching masing-masing menerima sijil tamat kursus. Iwan berkata melalui program itu, usahawan berjaya meningkatkan hasil jualan 9.3 juta ringgit, mewujudkan 130 peluang pekerjaan baharu, 23 perniagaan bertukar status mikro kepada kecil dan 245% peningkatan skor diagnostik. Beliau berkata Kuskop dan agensi-agensi di bawahnya termasuk InScan akan memanfaatkan sebaiknya peruntukan dalam Belanjawan 2025 untuk melaksanakan pelbagai inisiatif pembangunan kapasiti usahawan. Beliau juga berharap agar para usahawan yang mempunyai pembiayaan daripada agensi-agensi pembiayaan Kuskop membayar balik pinjaman. Pembayaran semula itu akan melahirkan ramai usahawan baharu yang juga memerlukan modal pusingan atau modal permulaan daripada agensi-agensi pembiayaan, katanya. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif InScan, Muhammad Firdaus Azharuddin berkata, InScan sentiasa mengutamakan keberhasilan program agar dapat memberi impak positif kepada usahawan mikro khususnya. Katanya, khidmat bantuan berbentuk program latihan dan bimbingan keusahawanan juga akan sentiasa berada di tahap optimum. Turut hadir di majlis ini, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Seri Khairul Dizaimih Daud, Pengerusi InScan Mustafa Kamil Ayub, Timbalan Ketua Setiausaha Kuskop, Datuk Zamri Saleh dan Nur Afifah Abdul Razak.